Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Masroha binti Abu dari SMK Seri Puteri Ipoh Perak ingin membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Kaedah Lengan Baju Kurung. Okey, kita lihat isu kajian saya. Ramai murid tingkatan 4 cempaka mengalami masalah mengingati formula dan jalan kerja mengira nilai tenaga dalam makanan iaitu RDA yang merupakan subtopik dalam tajuk makanan dan pemakanan mata pelajaran sains rumah tangga. Okey, jika dilihat di sini, mengira nilai tenaga dalam makanan merupakan subtopik 4.4.3 di mana sepatutnya selepas pengajaran dan pemudah cara, murid boleh yang pertama mengira berat yang boleh dimakan iaitu epigram, yang kedua mengira tenaga dari karbohidrat, protein dan lemak. Yang ketiga, mengira jumlah tenaga dalam hidangan. Pengalaman saya sebagai guru ekonomi rumah tangga dan sekarang sains rumah tangga, saya dapati yang pertama sekali murid lemah dalam tajuk pengiraan nilai tenaga dalam makanan. Yang kedua, murid tidak dapat menghafal formula pengiraan epigram dan nilai tenaga dalam makanan. Yang ketiga, murid tidak meletakkan unit atau meletakkan unit yang salah pada jawapan yang diperolehi. Yang keempat, cara menulis jawapan tidak tersusun dan tidak kemas. Yang kelima, murid tidak dapat menggunakan kalkulator dengan betul. Okey, kita lihat pemerhatian, inquiry, kediri dan refleksi. Okey, pemerhatian yang pertama, murid lemah dalam tajuk pengiraan nilai tenaga dalam makanan. Okey, apakah latar belakang murid ini? Okey, murid-murid saya ni iaitu murid-murid 4 cempaka terdiri daripada murid yang mempunyai tahap pencapaian sederhana dan lemah dalam subjek matematik semasa PT3. Okey, yang kedua, apakah tahap kebolehan asas yang perlu murid kuasai sebelum mempelajari tajuk mengira nilai tenaga dalam makanan? Yang pertama, murid perlu menguasai pengetahuan asas darab dan bahagi. Yang kedua, murid perlu tahu menulis titik perpuluhan dan membundarkan jawapan. Okey, pemerhatian yang kedua, murid tidak dapat menghafal formula epigram. Mengapa murid kurang mahir atau tidak dapat selesaikan soalan itu? Murid terlupa tentang item yang sepatutnya ditulis dalam formula berkaitan. Okey, yang kedua, mengapa kaedah yang digunakan sebelum ini di dalam kelas tidak berjaya membuat mereka faham? Jadi, sebelum ini ya saya mengajar murid-murid hanya menggunakan formula sedia ada. Ya, mereka menggunakan formula sedia ada, mengisi item-item pada formula tersebut dan mereka mengira, menyebabkan murid keliru untuk meletakkan nilai per 100 sama ada bawah berat atau per ratus. Sebab kedua-duanya akan memberikan jawapan yang sama tetapi jalan kerja yang salah. Contohnya saya bagi soalan, kirakan nilai tenaga bagi sebiji kuih pulut udang seberat 80 gram dengan EP sebanyak 90%. Jadi bila murid buat, saya perhatikan mereka salah meletakkan 100 dan mereka juga tidak tahu nak letak berat dahulu ke peratus dahulu. Jadi murid selalu tanya kepada saya, cikgu saya keliru nak letak 100 bawah 80 ke bawah 90. Okey, pemerhatian yang ketiga. Okey, saya dapati murid tidak dapat menghafal formula pengiraan nilai tenaga dalam makanan. Okey, mengapa kaedah yang digunakan sebelum ini dalam kelas tidak berjaya membuat mereka faham? Okey, sama juga dengan pengiraan epigram tadi. Saya menggunakan kaedah mengisi item-item pada formula yang biasa menyebabkan murid juga keliru untuk meletakkan nilai per 100 sama ada bawah epigram atau berat nutrien atau nilai tenaga dalam nutrien. Ia memberi jawapan yang sama tapi jalan kerja yang salah.
murid juga sering terlupa meletakkan nilai 100 dalam jalan kerja tersebut. Contohnya saya berikan, kirakan nilai tenaga bagi sebiji kuih pulut udang seberat 80 gram dengan EP 90%. Setiap 100 gram kuih pulut udang mengandungi 20 gram karbohidrat, 6 gram protein dan 4 gram lemak. Jadi saya dah terangkan, tetapi mereka masih lagi keliru, masih lagi tak boleh menjawab. Mereka masih lagi bertanya kepada saya keliru lah cikgu, nak letakkan 100 bawah mana ya? Okey, perhatian yang keempat. Murid tidak meletakkan unit atau meletakkan unit yang salah pada jawapan yang diberi. Mengapa murid alami masalah meletakkan unit yang betul pada jawapan? Biasalah ya, murid terlupa meletakkan unit tersebut ataupun mereka tak tahu nak letak unit apa. So, mereka tinggalkan kosong sahaja. Ataupun murid tidak tahu atau keliru sama ada untuk meletakkan gram atau kg pada jawapan. Sebab dua-dua unit ini kita gunakan dalam pengiraan epigram dan juga nilai tenaga. Okay, yang paling malang sekali jika murid meletakkan unit iaitu kg. Dah jauh sangat dah lari daripada jawapan sepatutnya. Yang kelima, cara menulis jalan kerja yang tidak tersusun dan tidak kemas. Mengapa murid tidak dapat menulis jalan kerja dengan kemas dan tersusun? Ya, jadi bila saya ajar menggunakan formula yang biasa dan mereka menulis secara bebas, ruang jalan kerja dalam jadual pengiraan nilai tenaga kecil dan sempit. Jadi bila mereka buat sesuka hati, kadang-kadang jawapan tu boleh turun ke bawah. Formula tu boleh turun ke bawah. Jadi tiada panduan untuk menulis jalan kerja. Nanti kita lihat contoh hasil ujian yang dibuat oleh pelajar. Okey, yang keenam, murid tidak dapat menggunakan kalkulator dengan betul. Okey, mengapa jawapan murid saya salah walaupun mengira menggunakan kalkulator? Sepatutnya bila kita dah guna kalkulator, murid mesti mendapat jawapan yang betul. Okey, jadi saya dapati murid ni menggunakan kalkulator saintifik yang digunakan dalam mata pelajaran matematik dan juga sains. Jadi bila saya cek, murid ini tadi tidak meletakkan mood calculator dengan betul. Ya. Jadi bila tidak letakkan mood itu dalam yang biasa, mereka akan dapat jawapan yang salah. Okey. Kedua, murid tidak tahu membaca nilai titik perpuluhan. Murid keliru antara koma dengan titik perpuluhan. Contohnya, katalah mereka dapat jawapan 1200.02, ya. Tapi pelajar akan tulis nanti 1.2002. Bukannya dia letak 1200.02. Jadi mereka tak tahu. Koma tu sepatutnya adalah untuk ribu, bukannya untuk titik perpuluhan. Apa yang saya perlu buat untuk menarik minat murid? Okay, jadi saya terfikir saya perlu mengasihkan atau menggunakan kaedah yang lebih mudah untuk murid saya belajar dan fahami sesuatu topik. Okey, apabila saya ingin menjalankan kajian tindakan, saya menggunakan metodologi seperti di bawah. Okey, metodologi yang saya gunakan yang pertama, pengenalan isu dan masalah. Okey, saya akan mengenal pasti dulu masalah-masalah yang dihadapi oleh murid kita. Okey, kemudian perancangan tindakan, kemudian melaksanakan tindakan. Okey, seterusnya pemerhatian dan menganalisis data dan seterusnya saya akan buat refleksi dan penilaian. Okey, jadi langkah pertama, ya, merancang latihan ataupun ujian pra. Ya, jadi yang pertama sekali berdasarkan pemerhatian semasa PDPC yang dijalankan dalam
latihan yang biasa, guru mendapati sukar untuk kita kenal pasti elemen mana yang menjadi punca murid ini tidak menguasai tajuk dengan lebih mudah, dengan lebih sistematik. Ya, jadi sebabnya bila kita buat latihan, bila budak tak tahu nak jawab atau murid tak boleh nak jawab, mereka akan lihat jawapan kawan ataupun meniru jawapan kawan. Ya, itu adalah satu cara yang mudahlah untuk mereka siapkan kerja mereka. Jadi saya bercadang untuk mengenal pasti punca itu betul-betul daripada murid dengan langkah kedua iaitu langkah perancangan untuk mengenal pasti punca masalah kajian. Ya. Jadi yang pertama, saya memberikan latihan ataupun ujian pra mengira nilai tenaga dalam makanan. Jadi kalau dalam latihan biasa, murid akan duduk di sebelah-sebelah dan mereka akan meniru jawapan kawan. Tapi bila kita kata ujian pra ataupun kita nak buat latihan pra, mereka akan dijarakkan kedudukannya. Ya. Bila mereka berada dalam keadaan jarak, mereka tidak dapat meniru jawapan kawan dan hasil daripada ujian tersebut adalah sememangnya daripada kelemahan murid itu sendiri dan kita boleh kenal pasti apakah masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Okey, selepas kita buat ujian, kita akan menyemak latihan yang diberi. Okey. Kemudian kita akan membuat analisis kesilapan murid. Ya, jadi murid akan tahulah apa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh murid tersebut. Okey, yang keempat, menyediakan soal selidik melalui Google Form untuk dapatan dari murid. Jadi lepas saya menyemak latihan tadi, okey, kemudian kita akan edarkan semula kepada murid dan murid kita akan membincangkan semula jawapan-jawapan tersebut dan murid tahu apa kesilapan yang dilakukan oleh mereka dan mereka akan mengisi soal selidik melalui Google Form yang diberikan kepada guru. Ya. Jadi selepas murid membuat kaji selidik dalam Google Form, guru akan buat juga kaji selidik tentang reaksi ataupun emosi terhadap kaedah yang dijalankan. Okey, jadi apabila murid telah menjalani ujian pra tadi, didapati murid ini melakukan beberapa kesilapan. Ini adalah beberapa contoh kertas ujian pra yang dijalankan kepada murid-murid. Okey, didapati jadi kita boleh kenal pastilah kat sini apa kesalahan-kesalahan dan kita terangkan kepada murid. Okey, awak silap di mana? Awak silap di mana? Okey. Dan kalau kita lihat kat sini salah nilai 100, salah unit, keadaan jawapan formula tidak tersusun ya dan menyebabkan murid mendapat markah yang sangat sedikit ya sebab kadang-kadang soalan ini dia berkait. Jawapan satu kita gunakan, contohnya jawapan untuk epigram, dia akan digunakan untuk mengira nilai tenaga. So kalau epigram dah salah, jawapan yang lain semua akan salah. Okey, ini adalah analisis markah ujian pra. Murid yang mendapat julat markah antara 0 hingga 20 markah hanyalah 10 orang. Okey, julat markah 21 hingga 40 tiada, 41 hingga 60 tiada, 61 hingga 80 ada seorang, 81 hingga 100 ada 3 orang. Ya, jadi dari murid yang hadir seramai 14 orang, inilah dapatan markah yang diperolehi daripada ujian pra. Okey, apabila saya membuat kaji selidik melalui Google Form, senang ataupun mudah bagi saya untuk menganalisis data-data yang diperolehi. Jadi dan contoh yang ini markah latihan ujian pra apabila dibuat dalam bentuk carta bar ya, kita akan lebih mudah melihat perbezaan antara murid yang mendapat markah di bawah 20 dengan markah-markah yang lain.
Okey, jadi kat sini kita terus nampak murid yang mendapat markah bawah 20 iaitu seramai 10 orang ataupun 71.4%. Ya, ramai itu. Okey, kemudian yang mendapat markah 61 hingga 80 hanya seorang ataupun 7.1%, dan pelajar yang mendapat markah 81 hingga 100 seramai 3 orang ataupun 21.4%. Okey, ini adalah soalan yang seterusnya, masa menjawab latihan ujian pra dalam kaji selidik saya ataupun Google Form saya. Okey, jadi daripada masa ini juga menunjukkan semakin lama masa diambil, maksudnya semakin sukar soalan itu untuk dijawab. Okey, jadi didapati murid yang menjawab antara 31 hingga 40 minit hanya seorang sahaja. Ya, mereka menghantar jawapan mereka dalam masa 45 minit ataupun kurang daripada 45 minit. Sementara 46 hingga 60 minit seramai 8 orang dan lebih daripada 75 minit, 61 minit, lebih daripada 61 minit seramai 5 orang. Okey. Kemudian saya membuat kaji selidik tentang emosi murid semasa menjawab ujian pra ini. Adakah anda rasa tajuk mengira nilai tenaga ini susah? So, kita dapati 71.4% mengatakan soalan mengira nilai tenaga ini adalah susah. Sementara 28.6% mengatakan tidak. Okey. Yang ini adalah yang paling penting sekali untuk kita kenal pasti masalah dalam mengira nilai tenaga. Okey. Okey, untuk soalan kaji selidik ataupun Google Form yang ini, saya membenarkan murid menjawab lebih daripada satu pilihan. Okey. Apakah masalah yang dihadapi dalam menjawab soalan ataupun latihan ujian pra? Ya. Jadi kita lihat tidak faham cara menjawab 7 orang. Terlupa formula 8 orang. Terlupa unit dalam jawapan 11 orang. Okey, kemudian masalah kalkulator 3 orang. Tiada masalah 3 orang. Jadi kita boleh lihat dekat situlah yang kita akan ambil untuk kita selesaikan masalah mereka. Okey. Kecenderungan minat murid terhadap pengiraan nilai tenaga dalam makanan. Ya, murid ni biasanya bila dia tak berminat untuk menjawab, tak boleh menjawab, dia tidak berminat. Bila dia tidak berminat untuk menjawab, apabila dia jumpa soalan ini, dia akan skip. Dia tak nak jawab sebab dia rasa susah. Okey. Jadi saya buat soal selidik. Adakah anda berminat dengan tajuk pengiraan nilai tenaga dalam makanan? So, 64.3% tidak berminat untuk menjawab soalan ini. Bayangkan ya, kalau soalan ini mengandungi 10 hingga 15 markah bahagian B tidak dijawab. Memang memberikan kesan yang sangat besar kepada markah keseluruhan mereka. Dan hanya 35.7% sahaja yang berminat. Okey. Jadi apabila saya telah mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh murid, saya pun mula merancang intervensi kajian tindakan saya. Yang pertama sekali saya akan tentukan dahulu sasaran. Ya, jadi sasaran di mana sasaran saya nak ambil daripada tadi kaji selidik ataupun ujian pos yang dijalankan. Jadi semua murid yang dikesan mendapat markah di bawah 20% dalam latihan ataupun ujian pra akan menjadi subjek kajian yang akan saya jalankan. Okey. Dan saya berharap daripada kajian tindakan yang saya buat ini, yang pertama sekali dapat meningkatkan markah murid dalam tajuk nilai tenaga dalam makanan, seterusnya markah keseluruhan ujian mereka. Okey, kedua, diharap tiada kesilapan menulis unit dalam jawapan sebab yang ini adalah kesilapan yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh murid. Ya, sebab kalau salah yang ini, jawapan mereka salah. Okey. Dan yang ketiga, meningkatkan peratus markah dalam ujian dan peperiksaan. Ya, jadi kita haraplah
mereka dapat markah yang baik dalam peperiksaan percubaan ataupun peperiksaan SPM. Okey. Jadi, macam mana saya nak merancang intervensi? Yang pertama sekali, saya melihat ataupun berdasarkan pemerhatian semasa latihan ataupun ujian pra yang dijalankan, ya, guru merancang untuk mengajar menggunakan kaedah baharu untuk mengira nilai tenaga dalam makanan. Okey, yang kedua, pada PDPC seterusnya, guru telah mengajar menggunakan kaedah lengan baju kurung. Okey, ini adalah intervensi yang cuba dibuat oleh guru, okey, yang dirancang untuk mengira nilai tenaga dalam makanan. Ya, jadi yang ketiga, langkah perancangan untuk mengesan keberkesanan kajian yang digunakan. Ya, jadi daripada pemerhatian, kemudian cikgu mengambil satu masa untuk mengajar kaedah lengan baju kurung tadi. Kemudian kita nak lihat sama ada kaedah yang kita gunakan tadi memberikan kesan yang positif ataupun negatif terhadap tajuk tersebut. Maka saya buat langkah yang pertama, memberikan latihan ataupun ujian pos mengira nilai tenaga dalam makanan. Jadi dalam ujian pos mengira nilai tenaga dalam makanan ni, soalan yang sepatutnya diberikan adalah soalan yang sama, ya. Soalan yang sama dalam ujian pra. Jadi apabila ada kesamaan soalan di situ, kita boleh membuat perbandingan dengan lebih tepatlah. Sebelum ujian dan selepas ujian, apakah hasil dapatan yang diperolehi. Yang kedua, selepas kita memberikan ujian pos, maka kita menyemak latihan diberi. Okey, semasa menyemak latihan yang diberi ini, okey, guru akan meminta pelajar menyemak jawapan rakan. Okey, yang ketiga, membuat analisis kesilapan murid. So, murid akan melihat kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan dalam ujian pos tersebut. Okey, seterusnya, selepas mereka dah kenal pasti kesilapan mereka, guru akan menyediakan soal selidik melalui Google Form lagi sekali untuk dapatan dari murid dan memudahkan guru untuk memproses data-data dan dapatan daripada kajian yang dijalankan. Okey, seterusnya guru juga tidak lupa untuk membuat kaji selidik tentang reaksi dan emosi murid terhadap kaedah yang dijalankan. Adakah murid masih lagi tidak berminat ataupun tidak dalam tajuk ini? Okey, macam mana tercetusnya idea intervensi kajian ini? Okey, jadi yang pertama sekali idea saya ialah kaedah lengan baju kurung, ya, tapi saya bahagikan kepada dua, kaedah lengan baju kurung girl untuk membolehkan murid membuat pengiraan berat makanan yang boleh dimakan ataupun epigram, dan yang kedua kaedah lengan baju kurung Johor yang membolehkan murid membuat pengiraan nilai tenaga dalam makanan. Ya, jadi asasnya ialah kaedah dengan baju kurung. Cuma saya bahagikan kepada dua sebab ada dua perkara yang perlu dikira dalam keseluruhan mengira tenaga dalam makanan. Okey, ini adalah cetusan idea intervensi saya, ya. Jadi saya ambil pada bahagian lengan sahaja, iaitu lengan baju kurung. Ada bahagian lengan dan saya ambil bahagian kekek. Dan oleh kerana murid saya ini adalah murid sains rumah tangga, mereka dah biasa, ya, dengan jahitan, dengan baju, style pakaian, okey, jenis-jenis lengan dan sebagainya. Jadi bila saya menerangkan tentang kaedah ini, mereka boleh bayangkan, mereka boleh dapat gambarkan apakah kaedah tersebut. Okey, jadi sebelum kajian dijalankan, saya menetapkan ataupun menentukan kesan intervensi kajian tadi dengan menetapkan indikator kerja intervensi. Jadi, apabila saya hendak melakukan ujian pos tadi, nak tahu kejayaan ataupun tidak, saya
harapkan semua murid yang mendapat markah 20% tadi dalam ujian pra mendapat markah lebih daripada 60% dalam latihan ataupun ujian pos selepas pengenalan kepada intervensi yang diberikan. Okey. Jadi ini adalah pelaksanaan, tadi baru rancangan, ini adalah pelaksanaan kajian. Okey, menentukan kumpulan sasaran. Ya, kumpulan sasaran saya adalah untuk kajian tindakan ini adalah semua murid-murid tingkatan 4 Cempaka SMK Seri Puteri Ipoh yang mengambil elektif sains rumah tangga seramai 10 orang yang mendapat markah kurang 20% dari ujian pra yang dijalankan. Okey, ini adalah contoh soalan yang diberikan kepada murid. Kirakan nilai tenaga bagi sebiji kuih pulut udang seberat 80 gram dengan EP sebanyak 90%. Okey, setiap 100 gram kuih pulut udang mengandungi 20 gram karbohidrat, 6 gram protein dan 4 gram lemak. Okey, pelaksanaan kajian tindakan. Okey, langkah yang pertama. Okey, jadi sebelum saya berikan soalan, saya membuat kelas, ya, memberi penerangan tujuan melaksanakan intervensi mengira nilai tenaga semasa PDPC dalam bilik darjah sebagai aktiviti pemulihan kepada murid. Ya. Okey, langkah kedua. Okey, mengira epigram kaedah rajah lengan baju kurung G. Okey, yang pertama sekali penerangan mengira epigram. Ya, sebelumnya kita memang dah terangkan, tapi kita terangkan lagi sekali supaya murid lebih jelas dan lebih faham untuk menggunakan formula-formula tu tadi. Ya, yang pertama, guru menerangkan semula formula dan maklumat-maklumat yang ada dalam formula mengira epigram. Okey, kemudian yang kedua, guru menerangkan rajah lengan baju kurung G digunakan untuk mengira epigram kerana pengiraan yang lebih ringkas dan mengingatkan murid unit epigram ialah gram. G, girl, gram. Nah, jadi bila diingat girl, mesti diingat unitnya adalah gram. Okey. Seterusnya, lepas saya terangkan tentang rajah lengan baju kurung G, guru juga mestilah, ya, menerangkan ataupun menunjuk cara melukis rajah lengan baju kurung G mengikut urutan nombor yang tertera. Ya, ini adalah cadangan supaya bila saya perhatikan kalau kita tak terangkan yang ini, nanti murid buat tak kemas. Ya, jadi kita boleh terus terangkan. Okey, langkah pertama, garisan nombor 1 kita buat daripada atas sampai bawah terus saja, jangan putus-putus. Okey. Okey, kemudian kita buat bahagian. Okey, bahagian yang atas nombor 2, kemudian nombor 3, nombor 4, kemudian barulah nombor 5 dan akhir sekali nombor 6 baru betul. Jadi garisan nombor 6 tadi mesti bersambung dengan garisan 5 dan garisan 1. Ya. Dan kemudian kita letakkan tanda pangkah di ataupun tanda darab di antara dua kotak itu menunjukkan item itu perlu didarabkan, dan kita letakkan tanda bahagi antara kotak pertama dengan kotak segitiga tadi untuk mengingatkan murid membahagikan item tersebut. Okey, seterusnya penerangan cara menggunakan kaedah rajah lengan baju kurung. Okey, lepas murid dapat melakar rajah lengan baju kurung girl tadi, kita terangkan pula, ya, cara untuk mengisi maklumat-maklumat dalam lengan baju kurung girl tadi. Okey.
Jadi contohnya kita ambil contoh yang sama tadi, sebiji kuih pulut udang seberat 80 gram dengan EP peratus 90%. Okey, kenapa kita kena kira EP peratus ni? Ya, EP peratus ni adalah bahagian yang boleh dimakan. Jadi kalau sebiji kuih pulut udang itu dia ada daun pisangnya. Okey, ada lidinya. Jadi daun pisang ataupun lidi itu tadi tidak boleh dimakan. Kita kena buang. Jadi yang itu kita tidak boleh kira dalam nilai tenaga. Okey. Jadi yang pertama sekali bahagian kekek. Okey, kita minta sebelum pelajar lupa, sebelum pelajar buat yang lain, kita minta pelajar mengisi bahagian kekek dulu. Cakap dengan dia, kita buat dahulu bahagian segitiga. Okey, apa yang kita nak letak? Okey, bahagian kekek kita letakkan 100. Bahagian kekek ataupun segitiga tadi kita letakkan 100. Iaitu untuk peratus. Jadi kemudian atas 100 ialah 90. Sebab 90 per 100. Jadi bawah 100, atas dia mesti 90. Kemudian kita buat yang ketiga, isi berat ataupun porsi. Ya, kadang-kadang soalan dibagi berat, kadang-kadang dibagi porsi. Sama ya. Contohnya 80. Jadi kita letakkan 80 gram di sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, formula EP gram ialah 100 peratus EP darab dengan porsi atau berat. Ya. Dan unitnya mestilah gram. Jadi kita letaklah yang pertama letak 100 dahulu. Okey, kedua kita letak 90 sebab 90 per 100. Okey, kemudian kita lihat kotak sebelah kita letakkan 80 gram. Okey, dan jawapannya jangan lupa ya dengan unit G ya sebab gram. Okey. Okey, langkah ketiga, mengira nilai tenaga dalam makanan. Tadi kita hanya mengira edible portion, bahagian yang boleh dimakan saja. Dan epigram ataupun edible portion tadi mesti digunakan dalam mengira nilai tenaga dalam makanan. Okey, jadi sebelum kita kenalkan kaedah rajah dengan baju kurung Johor, kita buat juga penerangan mengira nilai tenaga dalam makanan. Okey, guru menerangkan semula formula maklumat-maklumat yang ada, item-item yang ada dalam formula mengira nilai tenaga dalam makanan tadi. Ya. Kemudian apabila cikgu dah terangkan, sebenarnya cikgu dah terangkan, tapi kita terangkan semula. Okey. Kemudian guru menerangkan rajah dengan baju kurung Johor. Kenapa cikgu gunakan rajah dengan baju kurung Johor pula? Okey, dia digunakan untuk mengira lebih mudah kerana murid dapat menulis maklumat dengan lebih sistematik dan tersusun. Ya? Dan untuk mengingatkan murid, unit nilai tenaga ialah kilojoule ataupun kg. Ya, jadi bila kita dah terangkan kenapa kita perlu gunakan rajah dengan baju kurung, kenapa kita tak gunakan formula yang macam biasa je cikgu? Okey, kita ingatkan bila ada rajah ni, kamu akan tulis setiap elemen item tadi dalam petak-petak yang telah ditetapkan. Okey. Seterusnya, sama juga macam epigram tadi, kita menunjuk cara macam mana melukis rajah dengan baju kurung Johor. KJ mengikut urutan nombor tertera. Ya, jadi caranya sama, cuma untuk baju kurung Johor ni dia lebih panjang sikit pengiraannya. Jadi kita tambah saja satu lagi kotak di hadapan. Okey, sama juga yang pertama kita perlu buat dahulu nombor 1, garisan nombor 1, kemudian nombor 2, okey, kemudian nombor 3. Jadi semasa kita mengajar murid untuk membuat garisan nombor 3 tu, kita cakap dengan dia, kita buat di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah garisan nombor 1. Okey, supaya ada ruang untuk petak di atas dan juga bahagian segi 3. Okey, kemudian buat garisan nombor 4. Kemudian kita buat garisan nombor 5, nombor 6.
Kemudian last sekali garisan nombor 7 di mana kita ingatkan murid garisan nombor 7 mesti bersambung dengan garisan nombor 5 dan juga nombor 1. Okey. Kemudian antara setiap petak-petak tadi kita letakkan tanda darab ya. Tanda darab dan kita boleh ingatkan ataupun pesan dekat murid. Okey, kita nak jahit baju, mesti nak cantumkan baju, mesti kita jahit. So, salah satu jenis jahitan ialah silang pangkah. Ya. Jadi, silang pangkah tu jadi diorang ingatlah tentang darab, ya, simbol darab. Okey, kemudian seterusnya untuk bahagian bawah, kita letakkan bahagi. Okey, kita letakkan bahagi. Okey, kaedah rajah lengan baju kurung Johor. Okey, yang kedua, selepas kita tunjukkan cara melakar, kita menerangkan pula cara meletakkan item formula dalam rajah mengikut urutan berikut. Yang pertama sekali, macam biasa kita ingatkan belajar, buat dulu bahagian kekek. Kenapa cikgu nak ingatkan bahagian kekek? Sebab senang, kekek je kita letak 100. Ya? Kekek untuk pengiraan ini kita letakkan bahagian kekek tu 100. Jadi murid tak akan terlupa dan murid juga akan tahu apa sepatutnya yang ada di atas bahagian 100 tadi. Okey, seterusnya nilai EP yang dikira, EP gram yang dikira di bahagian A tadi yang sebelum ini yang menggunakan kaedah rajah lengan baju kurung girl tadi digunakan di sini, di mana kita perlu letakkan di atas 100 dan diletakkan pada setiap pengiraan karbohidrat, protein dan lemak. Nanti saya tunjukkan dia punya gambar dia ya. Okey, contoh pengiraan. Okey, yang ketiga, kita letakkan berat nutrien bagi setiap pengiraan karbohidrat, protein dan lemak. Ini cikgu SRT dia tahu dah semua ni. Ya. Kemudian tenaga 1 gram nutrien pada setiap pengiraan karbohidrat, protein dan lemak. Kira dan jangan lupa jawapan. Setiap jawapan mesti diletakkan unit kg. Okey. Okey. Ini adalah formula untuk mengira nilai tenaga dalam makanan iaitu EP gram yang kita dah kira tadi. Okey, bagi dengan 100. Ya, kita hanya bahagi dengan 100 yang ini. Darab dengan berat nutrien. Ya, jadi kalau kita lihat di bawah, berat nutrien untuk 100 gram mengandungi, kalau karbohidrat 20, kalau protein 6 gram, kalau lemak 4 gram. Ini dalam pulut udang tadi. Ya, dalam pulut udang. Jadi, darab dengan kalau kita nak kira karbohidrat, kita letakkan berat nutrien itu adalah 20. Kalau dan kita darabkan tenaga untuk 1 gram karbohidrat. Dan jangan lupa jawapannya ialah kg. Okey, jangan risau. Nanti saya akan terangkan dekat sini ya. Okey. Okey, ini cara untuk kita mengisi item formula pada rajah. Okey, jadi yang pertama kuih pulut udang tadi, EP gram kita dah kira dapat 72 ya, menggunakan kaedah baju kurung girl tadi kita dapat 72 gram. So 72 ni akan digunakan pada setiap pengiraan tenaga karbohidrat, protein dan lemak. So kita ingatkan pelajar, kita letakkan 100 dahulu. Cepat-cepat letak 100. 100 pada rajah dengan baju kurung Johor tadi. Kita suruh budak buat dulu ya. Rajah ni kita suruh budak buat. Siap-siap dulu buat. Okey, dah buat rajah-rajah baju kurung Johor tadi, barulah kita letak item. Jangan letak item dulu baru kita buat rajah. Salah. Kita kena buat rajah dahulu, baru kita suruh pelajar masukkan item tu dalam rajah yang kita buat. Okey, jadi kita pertama sekali, okey, sebelum lupa pelajar, kita letakkan 100 pada setiap kekek yang kita dah buat tadi. Kita letakkan 100. Okey, kedua, kita letakkan 72. 72 dekat karbohidrat atas 100, 72 protein dekat bawah atas 100, 72 dekat lemak juga atas 100. Ya, sebab ada yang pelajar bila dia kira karbohidrat, dia ambil jumlah
tenaga yang dihasilkan tadi dibawa kepada protein bahagi 100. Itu dah salah. Memang ada budak akan buat. Jadi sebelum murid buat kesilapan tersebut, kita suruh murid siap-siap letakkan 72, 72, 72. Jadi murid tak akan keliru. Ya, sebab tu saya kata siapkan dulu tiga-tiga ni dahulu, rajah dia, baru kita tinggal masukkan item-itemnya saja supaya murid tidak tersilap. Okey, langkah yang kedua kita meletakkan berat. Ya, kita meletakkan berat. Ya, kalau kita lihat kat situ karbohidrat warna hijau 20, 20. Okey, kemudian protein letaklah dulu 6, 6. Kemudian lemak 4. Okey, dan air sekali yang keempat, kita letakkan nilai tenaga untuk 1 gram nutrien tersebut. Contohnya kalau karbohidrat, 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 17 kilojoule tenaga. So, kita darabkan dengan 17. Begitu juga dengan protein, setiap 1 gram protein akan menghasilkan 17 kilojoule tenaga. Tetapi untuk lemak, setiap 1 gram lemak akan menghasilkan 38 kilojoule tenaga. Okey, bila murid dah isi, dah penuhkan setiap ruang-ruang dalam rajah hati tadi, murid tak akan tertinggal. Murid tak akan tertinggal. Dan bila dah siap isi semua, mereka hanya tinggal kira saja. Macam mana nak kira? Kita ingatkan budak ataupun murid 72 mesti bahagi dengan 100 dahulu, baru kita darabkan 20, darabkan 17 dan kita akan dapat jawapan. Ya, jumlah tenaga yang dihasilkan oleh 20 gram 20 apa yang dihasilkan oleh 72 gram kuih pulut udang tadi, ya, iaitu sebanyak 244.8 kilojoule. Jadi penting kat situ murid, jangan lupa kurung Johor. Saya selalu ingatkan kurung Johor. So apa singkatan dia? KJ cikgu. Okey, KJ. K huruf kecil, J huruf besar. Itu memang dia punya cara menulis unit kilojoule. Jadi kita tulis unit ini. Jadi kalau yang ini KJ ni kalau kita tak tulis, biasanya dia akan tolak markah keseluruhan nanti berapa markah, ya. Okey. Okey, ini adalah sesi PDPC pemulihan, ya. Kelas pemulihan selepas daripada ujian pra tadi, saya mengajar menggunakan kaedah rajah lengan baju kurung yang terbahagi kepada dua, lengan baju kurung girl dan juga lengan baju kurung Johor, ya. Okey, ini adalah gambar-gambar itulah. Okey. Langkah keempat, ya, selepas saya terangkan, saya dah buat kelas, ya, dah buat latihan yang siap dekat dalam kelas biasa, kemudian saya nak dapatkan dapatan sama ada kaedah yang saya buat ini berjaya ataupun tidak, saya nak buat ujian pos. Kenapa saya nak buat ujian pos? Macam yang saya kata tadi, saya nakkan hasil itu betul-betul daripada murid itu. Okey, kalau katalah A tadi jawab, memang dia boleh jawab, dia memang boleh jawab, bukan dia meniru dengan kawan. Sebab tu bila kita menggunakan perkataan ujian saja pada murid, mereka akan set dekat kepala mereka, mereka kena buat sendiri, mereka kena bersungguh-sungguh untuk buat. Okey, jadi bagaimana saya nak melaksanakannya? Okey. Yang pertama sekali saya akan edarkan, sebelum tu saya akan jarakkan dulu ke murid-murid ini supaya tidak ada unsur meniru jawapan, ya. Dan kemudian saya memberi masa selama 60 minit, ya. Selepas kita berikan latihan ataupun edarkan soalan tadi, kita jarakkan murid, okey, dan kita minta harap mereka dapat menjawab dalam masa 60 minit. Untuk pengetahuan semua, masa untuk sains rumah tangga ialah selama 90 minit. Jadi 60 minit saya akan gunakan untuk menjawab soalan ujian pos. Okey, ini adalah sesi ujian pos. Jadi kalau
nak lihat ya, saya buat di bilik masakan ini, jadi saya jauhkan ya, jadi bilik masakan ni luas, jadi saya jauhkan ataupun jarakkan murid ini supaya mereka tidak meniru antara satu sama lain. Okey, langkah seterusnya ya, menyemak jawapan latihan atau ujian POS. Okey, macam mana cara saya menyemak jawapan atau latihan ujian POS ini? Okey, pertama sekali murid bertukar-tukar kertas soalan yang telah dijawab ya. Jadi kenapa saya nak tukar-tukar kertas soalan tersebut? Ya, saya nak murid melihat cara rakan mereka menjawab dan menyemak sama ada cara dan jawapan rakan betul ataupun salah. Jika mereka boleh, cikgu, salah lah dia jawab, maksudnya dia dah tahu. Oh, cara yang betul tu apa? Ya. Ataupun kalau dia yang salah, dia kata, salah rupanya aku punya cara menjawab ni. Okey. Okey, yang kedua, perbincangan jawapan bersama guru dan rakan-rakan serta menanda dan memberi markah kepada kertas jawapan ya. Jadi saya akan bagi panduan. Okey, sambil kita menanda jawapan, saya akan minta murid melihat dan menyemak kertas jawapan tersebut sambil saya memberi panduan cara untuk menanda dan memberi markah. Jadi dari situ juga murid akan dapat tahu di mana mereka boleh dapat markah, di mana mereka boleh kehilangan markah, di mana bahagian-bahagian penting yang mereka perlu titik beratkan. Okey, jadi lepas mereka tanda, mereka dah dapat markah. Yang ketiga, saya menyemak semula kertas jawapan supaya tiada kesilapan menanda dilakukan oleh murid. Jadi kita kena buat lagi sekali supaya murid betul-betul puas hati. Kita tak nak nanti bila kita pulangkan semula, murid akan rasa, cikgu, saya punya betul, kenapa dia salahkan? Tapi bila kita dah tanda, kita dah betulkan, mereka tak akan rasa kecil hati ataupun tak seronok lah bila markah mereka dikurangkan. Okey, langkah seterusnya selepas saya dapatkan markah, kita nak menganalisis data. Okey. Jadi kertas jawapan murid tadi kena periksa. Kita memeriksa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh murid dan mencatat. Dan saya nak juga masa murid menyemak tadi, mereka mencatat apakah kesilapan yang mereka lakukan. Ya. Okey, kemudian guru menyediakan Google Form. Ya, saya memang gunakan Google Form untuk memudahkan kita memproses data dan dapatan itu lebih jelas untuk dianalisis. Ya. Okey, ini adalah contoh kertas ujian POS murid yang saya dah buat dan kita dapati markahnya lebih memberangsangkan ya, daripada kurang daripada 20 tadi, dia telah mencapai lebih daripada yang sepatutnya. Okey, walau macam mana pun masih ada juga yang melakukan kesilapan. Okey, kita analisislah kenapa berlaku juga kesilapan tersebut dan kenapa murid boleh dapat markah 12/12. Okey, kita lihat analisis markah ujian keseluruhan yang telah dilakukan. Okey, julat markah 0 hingga 20 tiada. Ya, kemudian 21 hingga 40, julat markah tersebut tidak ada juga. Dan julat markah 41 hingga 60 ada seorang yang dapat. Okey, 61 hingga 80 tiada dan 81 hingga 100 seramai 9 orang. Ya, kita lihat dari graf. Okey. Yang ini adalah arahan untuk murid mengisi Google Form yang saya sediakan berdasarkan apa yang mereka perolehi daripada ujian POS. Di grup dalam Telegram ya.
Okey, daripada Google Form tadi, kita terus boleh jana analisis mengikut kehendak kita lah. Kalau kita nak keluarkan carta bar, carta pie ke, semuanya boleh dikeluarkan. Okey, jadi yang pertama, okey, ini adalah markah latihan ataupun ujian pos yang murid kena isi lah. Okey, jadi nampak terus markah 81 hingga 100 sebanyak 9 orang yang mendapat 81 hingga 100 markah. Dan seorang sahaja ataupun 10% sahaja yang mendapat markah antara 41 hingga 60%. Okey, ini adalah masa menjawab. Saya buat soalan kaji selidik sama dengan ujian pra. Ujian pra dengan ujian pos saya buat soalan yang sama sebab kita nak bandingkan kedua-duanya. Jadi kita buat soalan yang sama. Ya. Okey, masa menjawab latihan ujian pos. Okey, kalau kita lihat kat sini, masa menjawab ujian pos kebanyakan ataupun kita lihat murid menjawab antara julat masa 31 hingga 45 minit adalah seramai 6 orang. Maksudnya sebelum 45 minit mereka dah hantar dah kertas soalan tadi. Kertas jawapan mereka tadi. Okey, yang mengambil masa 40 hingga 60 minit seramai 4 orang ataupun 40%. Dan akhirnya lebih daripada 61 hingga 75 minit yang ini lebih daripada masa yang ditetapkan tiada. Semuanya hantar dalam masa yang ditetapkan. Okey, ini adalah nak melihat reaksi murid tentang kaedah yang dijalankan. Okey, tentang ujian pos yang dijalankan. Adakah anda rasa tajuk mengira nilai tenaga ini susah? Kita dapati 90% mengatakan tidak dan hanya 1 ataupun 10% sahaja mengatakan ya. Okey, ini adalah masalah yang dihadapi dalam menjawab soalan ataupun latihan ujian pos. Okey, jadi kita lihat tidak faham cara menjawab dah tak ada dah, terlupa formula dah tak ada dah, terlupa unit dalam jawapan tiada, masalah kalkulator 2 orang sahaja ataupun 20%. Okey, sebab itu kadang-kadang saya cakap dengan murid saya, lebih baik awak gunakan kalkulator yang biasa saja, yang simple-simple tu, itu lebih selamat untuk awak gunakan untuk menjawab nilai tenaga dalam makanan. Tiada masalah, 90% maksudnya mereka boleh menjawab setelah diterangkan kaedah lengan baju kurung yang kita gunakan. Okey, seterusnya kita nak melihat adakah murid masih lagi tidak berminat menjawab pengiraan nilai tenaga ataupun mereka telah mengubah minat tersebut. Ya, kita dapati 100% murid minat untuk mengira nilai tenaga dalam makanan. Ya, jadi bila mereka tahu cara yang betul, mereka dapat menjawab dengan betul, mereka akan berminat dan mereka akan dalam ujian yang sebenar mereka akan kejar dahulu soalan itu. Dia akan selak, dia cari dulu soalan tersebut untuk dijawab. Okey. Selepas semua selesai, kita lihat refleksi ya. Selepas pemerhatian terhadap intervensi yang dilakukan. Okey, pemerhatian yang pertama, berdasarkan dari dapatan data, didapati objektif intervensi kajian telah tercapai. Ya, ingat kita punya indikator kita nakkan, kita mahukan pelajar yang mendapat markah 20% ke bawah mencapai 60
ke atas dan kebanyakannya semua murid telah mencapai 60 ke atas. Okey, kemudian perbandingan markah murid pada ujian pra dan ujian pos boleh dilihat dari graf yang diberikan. Okey, jadi kalau kita lihat perbandingan ini, yang berwarna biru adalah ujian pra dan yang berwarna orange tu, yang berwarna jingga itu adalah ujian pos, ya. Jadi kalau kita lihat ujian pra di sini warna biru, ya, 10 orang murid mendapat 0 hingga 20 markah, sedangkan untuk ujian pos seramai 9 orang mendapat markah 81 hingga 100, ya. Okey, jadi berdasarkan kepada pemerhatian data dan evidens yang diperolehi, didapati murid dapat menguasai tajuk ini dan mendapat markah yang lebih baik berbanding sebelum menggunakan kaedah lengan baju kurung untuk mengira nilai tenaga dalam makanan. Okey, yang kedua, dari pemerhatian juga, murid lebih mudah menguasai sesuatu topik apabila menggunakan rajah atau gambar untuk menyelesaikan sesuatu masalah, ya. Murid-murid yang sederhana ini biasanya mereka memang amat mudah untuk mengingati gambar berbanding dengan lisan dan juga penulisan biasa. Okey, seterusnya, kaedah lengan baju kurung ini juga sebenarnya boleh digunakan untuk tajuk pengiraan yang lain, ya, seperti mengira kadar upah yang akan digunakan dalam pelajaran ini, juga mengira kos dan juga mengira peratus keuntungan, ya, yang akan diajar juga dalam sains rumah tangga. Okey. Dan yang keempat, secara keseluruhan, kaedah lengan baju kurung ini berjaya mencapai objektif yang ditetapkan. Okey, sekian. Terima kasih.